Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pada suatu ketika, Rasulullah sedang sibuk berdakwah di hadapan beberapa pemimpin dan pembesar Quraisy di Makkah. Rasulullah melihat peluang yang baik untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, kerana mereka adalah pemuka masyarakat. Rasulullah berharap agar mereka menerima Islam kerana jika pemuka Quraisy ini beriman, mungkin lebih mudah untuk Islam diterima oleh ramai lagi di kalangan orang Quraisy. Di tengah perbincangan ini, datanglah seorang lelaki buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu dan nasihat daripada baginda. Namun, kerana baginda sedang bercakap dengan pemimpin Quraisy, kehadiran Abdullah dianggap sedikit mengganggu. Rasulullah sedikit tidak menghiraukannya dan bermuka masam kerana menganggap waktu itu kurang sesuai untuk melayan Abdullah. Dalam keadaan ini, turunlah wahyu daripada Allah dalam bentuk teguran kepada Rasulullah, iaitu surah Abasa, yang bermaksud dia bermuka masam, menceritakan peristiwa ini. Allah berfirman, dia bermuka masam dan berpaling, kerana seorang buta telah datang kepadanya. Tahukah kamu, mungkin dia ingin membersihkan dirinya atau mendapatkan peringatan sehingga peringatan itu bermanfaat baginya. Surah Abasa 1-4. Allah menegur Rasulullah dan mengingatkan bahawa setiap orang yang datang mencari hidayah dan ilmu harus diperlakukan dengan hormat, tidak kira apapun kedudukan atau status sosial mereka. Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun buta dan mungkin bukan seorang pemuka atau pemimpin masyarakat, tetap seorang hamba Allah yang beriman dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Teguran ini adalah suatu pelajaran yang sangat mendalam. Rasulullah sendiri, walaupun seorang yang sangat penyayang dan berhati mulia, tetap ditegur oleh Allah supaya tidak membezakan antara orang kaya atau miskin, berpengaruh atau tidak. Allah mahu mengajar Rasulullah dan seluruh umat Islam bahawa Islam bukan sahaja untuk mereka yang berkedudukan, tetapi juga untuk semua orang tanpa mengira darjat. Selepas peristiwa ini, Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Ummi Maktum. Malah, baginda sering menunjukkan penghormatan kepadanya. Suatu ketika, apabila Rasulullah keluar untuk berjihad, baginda pernah melantik Abdullah bin Ummi Maktum untuk menguruskan urusan umat Islam di Madinah. Peristiwa ini memberikan banyak hikmah kepada kita. Pertama, kita diajar untuk tidak memandang rendah sesiapa yang mencari kebenaran, tidak kira status atau kekurangan yang mereka miliki. Kedua, ia mengingatkan kita bahawa dalam berdakwah, keikhlasan lebih penting daripada kedudukan atau pengaruh seseorang. Ketiga, teguran Allah ini menjadi bukti kejujuran Al-Quran sebagai wahyu, kerana jika Al-Quran buatan manusia, tentulah kisah yang menegur Rasulullah ini mungkin tidak akan disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa ini dan menghargai setiap individu, tanpa memandang siapa mereka, terutama apabila mereka sedang mencari kebenaran.